Assalamualaikum, selamat datang ke channel saya. Terima kasih kepada penonton dan kepada subscriber. Kepada yang belum subscriber, jemputlah subscribe dan tonton video saya sebelum ni, dan komen, share kalau boleh. Okey, hari ni saya nak cakap pasal pentingnya kenapa kita perlu ada perancangan kewangan dari segi realistik dan dari segi moral. Pertama sekali, saya ada terbacalah dalam satu laman web ditulis oleh seorang bernama Pak D. Pak D ni saya dah follow dia dalam internet agak lama beberapa tahun lalu. Cumanya saya tak tahu dia secara peribadi lah. Saya cuma follow dia dari segi media sosial sahaja. Pak D ni dia adalah seorang pemegang lesen Islamic Financial Planner, kalau tak silap saya lah. Nanti saya akan sertakan dia punya screenshot. Iaitu seorang yang mempunyai lesen dari segi undang-undang dan boleh memberikan nasihat kewangan kepada orang lain. Orang macam saya ni ataupun orang lain yang tak ada lesen sebenarnya tak boleh langsung memberikan sebarang nasihat kewangan kepada orang lain, sebab kita tak ada lesen, kita tak ada tauliah. Dari segi undang-undang Malaysia lah, kita hanya boleh berkongsi dari sudut pengalaman apa semua itu sahajalah. Okey, daripada laman web beliau ada tulis tentang, tajuknya lebih kurang macam ni lah, bagaimana Nabi Muhammad mengajar kita untuk keluar daripada kemiskinan. Dalam web tu beliau ada sertakan satu hadis riwayat Ibnu Majah. Dalam hadis tu disebutkan bahawa ada seorang ni dia meminta pertolongan kepada Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad tak terus bantu dia, tetapi Nabi tanya dia, kau ada apa-apa tak, ada sesuatu tak yang boleh dijual? Kemudian secara kesimpulannya, saya tak ingat sangat dia punya detail hadis ni. Kesimpulannya Nabi suruh lelaki tersebut supaya berusaha berbanding meminta-minta. Kemudian saya pun curious lah, nak tahulah hadis ni dari mana kan, nak baca dia punya matan Arab ni, sebab dalam web Pak D tu tak ada pematan Arab dia. Lagipun tarikh dah lama, 2014 kot tak silap saya. Saya pun search, kemudian yang saya cuma jumpa adalah dari hadis yang lebih kurang sama dalam web Mufti Wilayah Persekutuan tentang Nabi melarang kita untuk meminta-minta jika kita mampu untuk bekerja. Jika kita ada kudrat, ada kemampuan untuk membuat kerja, sekalipun kerja itu mengangkat kayu penat-penat, kemudian kita jual, itu lebih baik daripada kita meminta-minta kepada orang, sama ada orang tu nak bagi ataupun tidak. Hadis ni ialah riwayat Muslim lah. Kemudian bila Nabi dah kata jangan meminta-minta, Nabi sambung, Nabi cakap tangan di atas adalah lebih baik daripada tangan di bawah. Maksudnya orang yang memberi lebih baik daripada orang yang menerima. Kemudian akhir hadis tu Nabi cakap, mulai dengan orang yang di bawah tanggungan kita. Daripada hadis ni saya simpulkan, hadis ni pada saya lah memberi impak yang besar, memberi satu message yang luas, bukan sekadar satu message untuk dari segi jangan meminta-minta, bukan, tetapi ianya memberikan message bahawa kita sebagai umat Nabi Muhammad ni perlu merancang kewangan supaya hidup tidak mengharapkan orang lain, supaya hidup berdikari, hidup berusaha, hidup kaya, memberi pertolongan kepada orang lain. Kalau tak mampu pada orang lain, kepada tanggungan kita. Secara peribadi saya sebagai lelaki ni tanggungannya lebih berbanding wanita. Sebagai contoh, kita kena tanggung ibu bapa contoh, ataupun jika sudah berkahwin tanggung isteri, itu sebagai contoh lah, atau anak-anak, keluarga lain. Penting yang paling dekat kepada diri kita. Kemudian secara peribadinya saya teringatlah pada satu kes yang mana seorang sukarelawan bulan puasa lepas, seorang sukarelawan dia berkongsi dekat Facebook. Dia kata dia ada lawat satu keluarga ni. Seorang lelaki ni dia berkahwin 4 orang isteri dan ada 28 orang anak, tetapi hidup dalam keadaan sangat daif, sehingga kan anak sulung mereka telah lari meninggalkan keluarga, mungkin sebab tak tahan, tak tahu, dan tinggallah anak-anak mereka yang berselerakan di rumah dan tidak bersekolah. Sukarelawan tu pun dia berkongsi lah, dia kata dia cadangkan supaya anak-anak dihantarkan ke pusat tahfiz yang dijalankan oleh sepupu beliau. Tapi ayah tersebut dia sangat ego jawapannya pada saya. Dia kata dia nak hantar dekat pusat tahfiz dekat Kelantan, tapi Kelantan tu jauh sebab tempat mereka tinggal tu dekat Selangor. Dan sukarelawan tu tanyalah, ada apa-apa usaha tak untuk hantar anak-anak ke sana? Tapi lelaki tersebut, ayah tersebut jawab, nantilah tunggu isteri dia uruskan. Sukarelawan tu pun tulis dia macam speechless, tak tahu nak cakap apa. Kemudian benda ni pun viral dan tular di media sosial, dan Lembaga Zakat Selangor pun telah memberikan jawapan bahawa mereka
telah membantu dari segi rumah, bantuan kecemasan, bantuan pembelajaran. Tapi tak pasti kenapa ayah mereka tak hantar walaupun dah dapat bantuan untuk pelajaran. Atas alasan dia kata tak ada transport. Daripada kisah benar ni, saya menyimpulkan bahawa kemiskinan ni tak membawa kesejahteraan dalam hidup. Sebab ya, mungkin ada orang kata harta ni tak boleh beri kita bahagia, duit tak boleh beri kita bahagia. Kenyataan tu sebenarnya selalu di-abuse, selalu dimanipulasi oleh sesetengah orang atas alasan spiritual, atas alasan motivasi, atas alasan tawaduk. Tetapi ramai orang, contohnya macam kes anak 28 orang ni, memanipulasi kenyataan tersebut secara tak langsung lah, bukan dia yang cakap, tapi secara tak langsung kenyataan duit tak boleh beri kita bahagia ni sangat mudah dimanipulasi oleh sesiapa sahaja. Selain itu juga ada satu macam kata-kata ataupun macam orang dakwa sebagai hadis, yang mana orang kaya seperti Nabi Sulaiman dan juga Abdul Rahman bin Auf, mereka paling lambat masuk ke syurga. Kemudian saya pun carilah dalam internet dan jumpa telah dijawab oleh laman web Mufti Wilayah Persekutuan bahawa tentang Nabi Sulaiman ni, perkara ni tertolak, dia tak sahih pun, mungkin palsu, tapi jawapan dalam laman web tersebut dia kata tertolak. Dan kemudian tentang Abdul Rahman bin Auf pula, jawapannya ialah itu adalah hadis daif, iaitu hadis yang tidak kuat, yang bukan sahih. Daripada jawapan ni menyimpulkan bahawa elakkanlah diri untuk meromantisasikan ataupun romanticize kemiskinan. Ya, miskin tu tak salah, tetapi janganlah romanticize, janganlah menunggang atas nama miskin. Jadi miskin ni memang tak salah, tetapi kita kena keluar, hadis Nabi yang saya kongsikan tadi, kita kena keluar daripada kemiskinan. Mula kita keluar diri kita, keluar daripada miskin, kemudian membantu tanggungan kita, kemudian ahli keluarga, saudara mara, kawan-kawan dan kemudian orang lain. Itu adalah lebih baik daripada kita stay ataupun kita tetap dalam kemiskinan tanpa usaha. Kita kena keluar, walaupun menjadi susah itu bukan salah kita, tapi kena ada usaha untuk mengubahnya. Itu poin saya dalam video ni saya nak cakap. Baiklah, apa cabaran untuk kita keluar daripada kemiskinan ni? Pada saya cabaran utama ialah mindset kita, kita punya pemikiran. Kita nak berubah ke kita tak nak? Kita nak keluar daripada comfort zone ataupun tak nak? Beberapa hari lepas saya teringat penulis The Human Complex, Encik Zamir, konteks dia masa tu dia cakap tentang, dia tulis kat Twitter tentang perniagaan. Kemudian dia cakap lah bahawa dia tak suka keluar daripada comfort zone. Kemudian saya pun reply lah, saya kata pada saya ni comfort zone saya ni tak buat apa-apa, jadi saya kenalah keluar. Saya percaya kepada comfort zone, iaitu kita kena keluar baru kita dapat sesuatu hasil. Perkongsian saya lah kepada dia punya konteks comfort zone ni. Isinya di sini ialah kita kena usaha untuk berubah. Kita kena keluar daripada kemiskinan, kita kena merancang kewangan dengan baik selagi mana kita mempunyai pemikiran, mindset yang betul untuk membantu diri kita, orang lain, ahli keluarga lain. Selain cabaran mindset, cabaran yang kedua ialah dominasi pasaran. Saya teringat dalam satu ayat Al-Quran, Surah Al-Ashr, surah ke-59 ayat nombor 7. Dalam ayat Al-Quran tersebut mengatakan bahawa perlu mengelakkan berlakunya dominasi ataupun peredaran duit, peredaran apa sahaja aset dalam kalangan orang kaya. Maksudnya jangan ada dominasi lah. Cabaran kita di realiti yang berlaku ni, contohnya macam rumah, paling senang lah rumah. Dominasi mana selalu orang kata kapitalis ni selalu beli rumah banyak-banyak kemudian sewakan mahal kepada orang susah. Itu sekadar contoh lah, secebis contoh daripada saya. Kemudian saya ada terbaca lah dalam satu kajian oleh Khazanah Institute Research. Mereka telah mengambil dua kajian daripada KWSP dan kajian daripada Bank Negara Malaysia. Kajian daripada Bank Negara Malaysia iaitu pada tahun 2016, manakala kajian daripada KWSP ni daripada tahun 2019. Dalam kajian Bank Negara Malaysia ni, mereka mencadangkan untuk orang yang bujang, untuk kita menikmati hidup dengan baik, kita perlukan gaji, kita perlukan perbelanjaan sebanyak RM2,700. Itu pada tahun 2016 ya, untuk hidup di Kuala Lumpur lah. Manakala kajian daripada cadangan oleh
WSP mengatakan bahawa untuk seorang yang bujang yang mempunyai kenderaan satu kereta perlukan sekurang-kurangnya 2,500 untuk hidup di Kuala Lumpur. Daripada kajian ini menunjukkan bahawa kita ni mempunyai cabaran kekangan untuk keluar daripada kemiskinan, sebab pada tahun 2020 Jabatan Statistik juga telah menukar ataupun telah revise kembali taraf kemiskinan ataupun disebut sebagai Poverty Line Income, iaitu panduan garis kemiskinan. Tak silap lah, pada tahun 2020 mereka telah menukar kembali iaitu RM2,200 sebulan dan ke bawah maksudnya orang miskin. Daripada apa yang saya cakapkan ni, data daripada kerajaan ni, bahawa kita memang ada cabaran untuk hidup dengan baik. Itu untuk diri kita sendiri, belum lagi nak bantu orang lain. Itu baru diri kita sendiri dahulu, belum lagi nak tolong keluarga kita, nak tolong orang lain lagi. Oleh itu kita kenalah usaha fikirkan cara yang terbaik untuk keluar, untuk hidup dengan selesa dan bantu orang lain. Caranya paling mudah ialah kurangkan perbelanjaan, ataupun yang kedua, lebihkan pendapatan. Macam mana nak dapatkan perkara tu? Untuk dapatkan perkara tu, caranya ialah rancang kewangan dengan baik. Contohnya, rancang kewangan dengan baik melibatkan banyak perkara. Dari segi perbelanjaan kita, macam mana kita mendapatkan wang, macam mana kita menguruskan wang. Dah dapat tu, uruskan tu macam mana, dan uruskan tu macam mana diagih-agihkan, dibelanjakan. Kemudian macam mana kita nak membiakkan wang tersebut. Bila kita dah dapat, kita uruskan, kita belanjakan, kemudian kita biakkan. Macam mana? Caranya ialah kena belajar kewangan. Itu penting, perancangan kewangan peribadi kita. Jadi video ni, poin saya nak cakap ialah terutamanya kepada orang muda lah. Kita tak boleh nantilah fikir, tak boleh. Kena mula daripada awal. Kena mula pada saya daripada zaman sekolah. Secara peribadi, saya hanya sedar tentang kewangan ni pada awal 20-an lah. Baru saya sedar. Masa tu saya ada belajar dekat Akademi Maybank. Lepas belajar, saya dapat masuk SLIM, Kim Latihan 1 Malaysia, kerjasama dengan Maybank. Kemudian bila saya belajar di Akademi Maybank ni, banyak membuka minda saya lah tentang perancangan kewangan ni. Sebelum ni saya hanya percaya bahawa, masa saya tengah belajar lah, saya percaya bahawa okeylah, nanti lepas belajar ni dapat kerja, simpan duit dah. Tapi apa benda yang simpan duit ni kan, kenalah tahu apa benda nak kena buat. Masa saya belajar, zaman saya degree tu, saya cuma macam simple minded saja, saya tak terbuka minda. Kemudian bila dah masuk ke Akademi Maybank ni, saya belajar macam-macam lah. Contohnya macam wasiat, contohnya macam beranakkan wang, macam gunakan unit amanah, gunakan saham, buka akaun emas, apa semua. Yang penting patuh syariah lah. Itu yang penting lah, sebab kita orang Islam. Untuk dari segi orang bukan Islam tu lantak je lah dia nak masuk patuh syariah ke tak. Tapi untuk orang Islam, kita patut masuk patuh syariah. Okey, berbalik kepada poin utama saya, apakah cara untuk keluar daripada kesusahan ataupun cara untuk kita merancang kewangan ialah belajar. Iaitu belajar, pertama sekali kita kena cari sumber yang betul lah. Contohnya macam kita masuk kelas, luar sana banyaklah kelas zaman sekarang ni lah, banyak sangat kelas untuk kita belajar kewangan. Selain tu, kita follow orang-orang yang banyak memberikan nasihat kewangan. Lebih baik kalau orang tu dia ada lesen lah, dia ada sijil ataupun ada tauliah yang melayakkan dia untuk memberi nasihat kewangan. Kalau tak ada pun, kita follow lah orang-orang yang memang dia belajar, dia ada background ataupun dia memang bersyarah ke daripada bidang kewangan. Sebagai contoh, orang individu yang pada saya lah yang boleh dipercayai kat Malaysia ni, contohnya macam Dr. Zahiruddin Abdul Rahman. Waktu saya mula-mula follow dia, waktu tu beliau ialah seorang pensyarah di UIA, tetapi sekarang beliau ialah seorang penasihat kewangan di Suruhanjaya Security. Saya pernah lah beli buku beliau, ni buku dia, Kitab Kewangan Islam, Fiqh Kewangan Islam, yang pada saya agak boleh lah untuk orang awam ni, cukup untuk kita faham apa itu kewangan dari segi Islamik, dari segi Islam. Baiklah, itu sahaja sedikit sebanyak perkongsian saya. Sebab lagi pun saya punya kamera ni tak tahan lama lah, dia punya bateri ni dah nak habis. Saya banyak lagi nak cakap sebenarnya, tapi itulah, pada yang ada idea ataupun pandangan, dialu-alukan untuk komen, share dan subscribe. Terima kasih kerana menonton. Semoga kita dapatlah keluar daripada kesusahan, kita dapat usaha untuk bantu diri kita, ahli keluarga lain dan orang lain, supaya umat Islam ni maju melebihi orang lain. Terima kasih. Assalamualaikum